Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan pindaan Perintah Perlembagaan Prosedur Kewangan Pindaan 2022 dan Peraturan-Peraturan Kewangan 2022 yang mula berkuat kuasa pada 1 hari bulan April 2022. Bertitah pada istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara. Kemarin, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menyentuh beberapa perkara berhubung inisiatif-inisiatif Kerajaan Baginda bagi kebajikan rakyat dan negara. Antaranya skim tabung amanah pekerja TAP, peta jalan dalam rancangan kemajuan negara ke-12, jaminan makanan, pemantauan harga barangan, projek pelaburan langsung asing serta usaha meningkatkan sara diri dalam sektor pertanian, agri makanan, perikanan dan ternakan. Dalam titah, Baginda menggariskan Majlis Mesyuarat Negara merupakan wadah strategik untuk membahaskan perkara-perkara yang berkebajikan untuk rakyat dan negara. Persidangan pada kali ini, titah Baginda akan membincangkan rang belanjawan negara tahun kewangan 2022-2023 yang telah pun ditunduki bersama-sama dengan kementerian-kementerian berkenaan di dalam mesyuarat jawatankuasa belanjawan negara. Oleh itu, Baginda menegaskan semua projek yang disenaraikan sudah tentu mendokong perancangan strategik setiap kementerian dan jabatan yang berkenaan. Beta ingin mengingatkan bahawa kewangan negara hendaklah dikendalikan dengan berhemah dan berdisiplin. Setiap pegawai pengawal yang dilantik hendaklah memahami perkara ini, bahawa mereka diminta untuk mematuhi peraturan-peraturan kewangan yang ada, tidak menggunakan kuasa berbelanja secara sewenang-wenang. Luruskanlah tadbir urus masing-masing mengikut keutamaan, keperluan, tidak membazir dan dilaksanakan dengan teratur. Mengenai peraturan kewangan, beta telah pun memperkenankan pindaan ke atas Perintah Perlembagaan Prosedur Kewangan Pindaan 2022 dan Peraturan-Peraturan Kewangan 2022 yang akan mula berkuat kuasa pada 1 hari bulan April 2022. Mengenai pelaksanaan penuh skim tabung amanah pekerja TAP tahun hadapan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan segala persiapan sebelum pelaksanaannya hendaklah dilaksanakan dengan teratur. Sedikit mengenai isu skim tabung amanah pekerja TAP. Alhamdulillah, beta mengambil maklum bahawa kajian telah pun selesai dibuat oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Tabung Amanah Pekerja TAP dan insya-Allah perlaksanaan penuh akan bermula pada tahun 2023. Dalam pada itu, beta sukacita menekankan bahawa segala persiapan sebelum perlaksanaannya hendaklah dilaksanakan dengan teratur. Antaranya, pindaan kepada akta, perubahan kepada sistem teknologi maklumat dan termasuk pemberigaan. Apa yang penting bagi mereka yang terlibat dalam skim ini ialah untuk memahami berkenaan dengan skim persaraan baru yang dimaksudkan.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menyentuh kaedah Whole of Government yang diterapkan dalam peta jalan bagi projek-projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-12. Rancangan Kemajuan Negara ke-11 akan berakhir pada tahun kewangan 2022-2023. Ini bererti Rancangan Kemajuan Negara ke-12 akan bermula pada bulan April 2023. Di mana pada masa ini Sekretariat Rancangan Kemajuan Negara di Kementerian Keuangan dan Ekonomi sedang giat menyediakan peta jalan bagi projek-projek yang akan dimasukkan ke dalam Rancangan Kemajuan Negara ke-12 nanti. Peta jalan ini menerapkan kaedah Whole of Government yang melibatkan semua kementerian sebagai usaha untuk memastikan wawasan negara 2035 tercapai. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah sejak gelombang kedua wabak coronavirus melanda negara, kerajaan telah menghulurkan bantuan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana dengan tujuan untuk mengurangkan pekerja-pekerja diberhentikan. Bagi golongan pekerja sektor swasta yang terkesan pula, titah baginda, bantuan kewangan juga dihulurkan untuk kelangsungan hidup seharian mereka. Antara perkara yang menjadi pengajaran berikutan penularan wabak ini ialah mengenai jaminan makanan, food security, berikutan dengan beberapa sekatan perjalanan yang masih dilaksanakan oleh sebahagian negara. Maka langkah ini sedikit sebanyak telah menjejaskan kemasukan barang-barang makanan dan sekaligus menjadikan harga barangan dan kadar inflasi tinggi. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali dari menerima kesan yang sama. Namun alhamdulillah, beta difahamkan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik di Kementerian Keuangan dan Ekonomi sedang aktif melaksanakan tindakan pemantauan harga sebagai langkah memastikan peniaga tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga barangan pada paras yang tidak dibenarkan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah semua orang tahu bahawa pendapatan negara masih bergantung kepada hasil minyak dan gas. Namun usaha-usaha mengembangkan ekonomi bagi mengurangkan kebergantungan tersebut telah pun mula menampakkan hasilnya berupa jumlah ekspor refined fuel melalui projek pelaburan langsung asing dari bulan Januari 2021 hingga November 2021 bernilai $4.9 bilion Amerika. Di samping itu, projek Brunei Fertilizer Industry titah baginda telah mula mengekspor 6,200 tan metrik baja urea pada 3 hari bulan Februari lalu. Dengan kemasukan pelabur langsung asing ke negara ini, sudah setentunya akan membuka peluang pekerjaan dan perniagaan kepada orang-orang dan syarikat-syarikat tempatan. Ini semua memberi faedah signifikan kepada negara, termasuk menambahkan hasil pendapatan. Sementara itu, usaha meningkatkan sara diri dalam sektor pertanian, agri makanan, perikanan dan ternakan sedang diaktifkan. Beta mengambil maklum bahawa perkara ini sedang dilaksanakan oleh kementerian berkenaan dengan meningkatkan keluaran dari sektor pertanian dan perikanan. Pengeluaran beras tempatan pada khususnya juga sudah mula
menampakkan hasilnya dengan produktiviti peningkatan kapasiti rice milling. InsyaAllah dengan terlaksananya projek ini nanti akan membantu para petani untuk lebih fokus kepada penanaman padi masing-masing. Pada mengakhiri titah, Baginda menegaskan agar peluang sidang Majlis Mesyuarat Negara digunakan untuk menambah baik mana-mana yang masih perlu diperbaiki. Akhirnya, beta berharap kepada ahli-ahli yang berhormat supaya bersedia memberikan buah fikiran dan pendapat masing-masing tanpa ragu-ragu dan walang demi kebaikan semata-mata. Adapun negara memang sentiasa menunggu idea-idea bernas daripada ahli-ahli yang berhormat. Beta mahu supaya digunakan peluang ini untuk mengemaskan mana-mana yang belum kemas dan menambah baik mana-mana yang masih perlu diperbaiki. Inilah moto persidangan kali ini. Beta ucapkan selamat bersidang. Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara berlangsung di bangunan Dewan Majlis di Jalan Dewan Majlis. Ini menandakan bermulanya sesi membincangkan usul belanjawan negara bagi tahun kewangan 2022-2023. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pehen Orang Kaya Sri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Berangkat sama Paduka Anak Da dan Adinda ke bawah Dulia Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Mahkota, Penyiaran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli rasmi kerana jawatan, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar, Penyiaran Muda Muhammad Bolkiah. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara yang memasuki usianya 18 tahun sejak penubuhan semula pada tahun 2004 telah menjadi platform kepada ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara sebagai wakil kepada suara rakyat dalam mengetengahkan isu-isu nasional dan membahaskan perkara-perkara utama yang strategik di dalam meneliti dan menyumbangkan idea-idea kepada polisi serta dasar-dasar kerajaan bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Ke bawah Dulia Maha Mulia berangkat ke Dewan Persidangan Dewan Majlis dengan diiringi oleh perarakan masuk cokmar Majlis Mesyuarat Negara. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara seramai 36 orang terdiri daripada menteri-menteri kabinet, orang-orang yang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil dari 4 daerah melambangkan penyatuan dan kesatuan bangsa Brunei. Allahumma ja'al sawtana wa nagram Darussalam ma'muratan bi taqaddumi wassalam. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehen Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Majlis Mesyuarat Negara musim ke-18 dipengerusikan oleh Yang Dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara ke-18 akan membincangkan dan meluluskan perkara utama iaitu Rang Undang-Undang 2022 Perbekalan 2022-2023 melalui 3 peringkat sebelum diluluskan sepenuhnya dan diwartakan untuk digunapakai bermula 1 April 2022.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir As-Sabah Emir Kuwait. Dan His Highness Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad As-Sabah, Perdana Menteri Kuwait, serta ahli-ahli kerabat diraja, kerajaan dan juga rakyat Kuwait bersempena dengan Hari Kebangsaan Kuwait. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara tahun ini akan membincangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2022-2023 yang akan digunapakai bermula 1 April 2022. Sidang meneliti dan mengesahkan minit persidangan mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara yang telah bersidang tahun lalu selama 11 hari bermula 15 Mac 2021 hingga 25 Mac 2021. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Laila Datuk Seri Setia Abang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. 8 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 3 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, 1 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Kes berkenaan merupakan seorang lelaki berumur 88 tahun yang tidak mendapatkan vaksin COVID-19 dan telah mengalami masalah pernafasan disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 3,721 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 48,055 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 2,980 adalah hasil ujian ART ataupun antigen test yang telah dimuat naikkan ke portal Kementerian Kesihatan. Manakala 741 adalah dari 4,025 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sejak gelombang ketiga bermula pada awal Februari 2022, seramai 1,574 kes iaitu 7.6% dari keseluruhan kes positif dalam gelombang ini adalah kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah. Setakat ini tidak ada kanak-kanak di dalam kumpulan umur ini telah dikategorikan dalam kategori 3, 4 ataupun 5. Sementara itu, 875 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 23,593 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 24,349 kes. Pada masa ini, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate pada masa ini ialah sebanyak 7%, di mana 415 kes aktif sedang ditempatkan di pusat-pusat pengasingan berkenaan. Seramai 23,934 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Perkembangan kejohanan bola sepak AFF di bawah umur 23 tahun di Phnom Penh, Kemboja. Thailand akan berdepan Vietnam dalam perlawanan akhir esok setelah menewaskan lawan masing-masing. Dalam perlawanan separuh akhir kemarin, Thailand menewaskan Laos 2-0 di Stadium Kebangsaan Morodok, Teko. Crawford, sepakan cukup baik. Jaringan kedua untuk Thailand. Manakala Vietnam menang menewaskan Timur Leste menerusi sepakan penalti dengan kiraan 5-3 setelah terikat seri tanpa jaringan semasa perlawanan. Perlawanan akhir di antara Thailand dan Vietnam akan diadakan esok pukul 8.30 malam dan siaran secara langsung boleh diikuti menerusi RTB Aneka bermula pukul 8.10 malam.